Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayat Menzati binti Mak Nur, berumur 23 tahun, merupakan lepasan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengajian dakwah dan kepimpinan. Baiklah, saya berasal dari Kuala Lumpur, Pahang. Saya merupakan anak kelima daripada 8 orang adik-beradik. Bapa saya bernama Mak Nur bin Abdul Rahman dan ibu saya pula bernama Nuriha binti Abdul. Saya sangat menghormati ibu bapa saya kerana mereka telah mendidik saya dengan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Pada masa lapang, saya suka bermain badminton kerana akan memberikan badan saya berasa cergas dan otak saya menjadi cerdas. Jadi, selain itu, saya juga suka bermain badminton bersama rakan-rakan atau ahli keluarga apabila mempunyai masa yang lapang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru atau pensyarah kerana saya suka mengajarkan ilmu kepada orang lain dan ilmu tersebut akan dan dapat boleh dimanfaatkan kepada orang lain dan saya juga akan mendapat saham akhirat. Sedikit latar belakang mengenai pendidikan saya. Saya mengambil UPSR di Sekolah Indra Shah Bandar Pahang, SMK Clifford, Kuala Lumpur, Pahang. Seterusnya saya mengambil PT3 di SMA Al-Atas, Pekan, Pahang. Dan saya mengambil sijil pelajaran Malaysia SPM di Sekolah Menengah Agama Al-Atas, Pahang. Dan alhamdulillah keputusan SPM saya ialah 4A. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian di Kuliah Lughah Waddin As-Sultan Al-Bakar, Pekan, Pahang dan mendapat pangkat mumtaz. Alhamdulillah. Kekuatan saya adalah saya suka membantu orang lain. Jika saya diterima bekerja dalam sekolah ini, saya akan mencuba untuk membantu guru-guru yang lain serta anak-anak pelajar di sekolah ini. Bahkan saya akan cuba membuat yang terbaik untuk mereka berasa selesa berada di sekolah. Seterusnya, saya juga jujur dalam buat pekerjaan. Sebagai seorang guru, sikap jujur dan amanah itu sangat penting kerana guru merupakan suri teladan bagi murid-murid. Jadi, jika seseorang guru itu tidak jujur dan tidak amanah, bagaimana seseorang murid itu dapat dididik dengan sikap jujur dan amanah? Jadi, jika saya diterima bekerja di sekolah ini, saya akan cuba sebaik mungkin untuk mendidik anak-anak anak-anak pelajar di sekolah ini agar sentiasa jujur dalam perbuatan mereka. Dari sudut kelemahan saya seorang yang tidak sabar. Bermakna di sini saya bukan seorang yang panas baran, tetapi saya tidak sabar untuk menyiapkan sesuatu kerja. Kerana apabila telah selesai sesuatu kerja, saya boleh membuat kerjaan yang lain dan sekaligus dapat membantu rakan guru-guru yang lain serta anak-anak murid saya. Contohnya, jika saya diberi kerja mengenai kajian berkaitan apakah punca masalah murid-murid kelaparan ataupun apakah punca anak-anak murid bosan berada di sekolah.
Jadi jika saya telah berjaya mengkaji dengan baik, saya boleh membantu anak-anak murid atau guru-guru lain dalam menyelesaikan tugasan yang lain. Kelemahan dan kekuatan ini akan saya ambil sebagai motivasi diri saya dan muhasabah diri saya agar menjadi seorang guru yang baik dan warden yang lebih prihatin kepada murid-murid di sekolah ini. Berdasarkan perancangan saya, pada 5 tahun akan datang, saya akan menjadi seorang usahawan. Ini kerana saya sangat meminati bidang keusahawanan. Namun, pekerjaan pertama yang saya akan ceburi adalah menjadi seorang guru ataupun warden ataupun pensyarah. Ini kerana mengajar merupakan perkara yang sangat mulia di sisi agama dan akan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, menjadi seorang guru atau warden atau pensyarah merupakan cita-cita dan impian saya. Seterusnya, saya ingin mengajar ilmu-ilmu pengetahuan berdasarkan kitab-kitab ataupun berdasarkan buku-buku ilmiah kepada para pelajar atau kepada orang awam. Ini kerana ilmu sangat penting untuk dipelajari dan untuk diajarkan kepada manusia yang lain. Kerana apabila mengajar sesuatu ilmu, maka ilmu pengetahuan akan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Jadi, untuk seimbangkan dunia dan akhirat, saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan dan seorang yang berbakti kepada masyarakat, seperti menjadi seorang guru atau pensyarah ataupun warden yang akan mendidik para pelajar di sekolah ini jika saya diterima bekerja di sini. Sekian. Tangga gaji sebagai seorang fresh graduate adalah 2,000 ke atas. Namun, saya tidak menolak jika pihak sekolah memberikan gaji bawah dari RM2,000. Ini kerana saya memahami kerana saya seorang fresh graduate, iaitu graduan lepas universiti yang masih perlu mempelajari pelbagai lagi ilmu, dan saya juga masih mentah lagi dalam bidang pekerjaan seorang guru. Jadi saya akan menerima tahap gaji yang diberikan oleh pihak guru, pihak sekolah, kerana mereka merupakan orang yang bijaksana dalam mengatur pentadbiran sekolah. Jika tidak dapat dinafikan bahawa gaji merupakan perkara yang penting dalam bekerja, namun niat untuk bekerja hendaklah kerana Allah SWT dan untuk mendidik para pelajar agar mereka menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Dan apabila mereka mengamalkan ilmu yang dipelajari, guru-guru juga akan mendapat saham akhirat mereka. Jika saya diterima bekerja di sekolah ini sebagai seorang warden, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolah ini, serta saya akan membuat yang terbaik untuk mendidik anak-anak pelajar supaya mereka sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Di samping itu, saya akan cuba untuk berkooperasi
dengan NGO lain untuk memastikan pelajar yang kurang berkemampuan agar mereka dapat bantuan dari segi kewangan, dari segi makanan atau keperluan lain untuk mengurangkan beban ibu bapa mereka atau penjaga mereka, terutamanya dalam kos pembayaran yuran sekolah ataupun asrama. Seterusnya, saya ingin menjadi seorang guru yang memberi inspirasi kepada murid-murid, kerana guru umpama lilin yang menyinari kehidupan murid-murid. Jika seseorang guru itu berkelakuan baik, maka insya-Allah para pelajar juga akan berkelakuan baik. Jika guru menunjukkan perbuatan yang tidak baik, maka para pelajar juga akan menunjukkan akhlak yang tidak baik. Seterusnya, saya juga ingin bekerjasama dengan guru-guru dan rakan di tempat lain agar untuk memastikan anak-anak murid sentiasa aktif dalam bidang sukan, akademik dan sahsiah diri. Ini kerana ketiga elemen ini sangat penting dalam mendidik diri seorang pelajar. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sebagai guru, mereka adalah ibu bapa kedua untuk para pelajar. Jadi, seboleh mungkin saya sebagai seorang guru yang jika diterima bekerja di sekolah ini akan membantu untuk mendidik mereka menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Itulah antara sumbangan yang boleh saya berikan untuk sekolah ini dan kepada para pelajar. Jika saya diterima bekerja di sekolah ini sebagai seorang warden, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolah ini, serta saya akan membuat yang terbaik untuk mendidik anak-anak pelajar supaya mereka sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Di samping itu, saya akan cuba untuk berkooperasi dengan NGO lain untuk memastikan pelajar yang kurang berkemampuan agar mereka dapat bantuan dari segi kewangan, dari segi makanan atau keperluan lain untuk mengurangkan beban ibu bapa mereka atau penjaga mereka, terutamanya dalam kos pembayaran yuran sekolah ataupun asrama. Seterusnya, saya ingin menjadi seorang guru yang memberi inspirasi kepada murid-murid, kerana guru umpama lilin yang menyinari kehidupan murid-murid. Jika seseorang guru itu berkelakuan baik, maka insya-Allah para pelajar juga akan berkelakuan baik. Jika guru menunjukkan perbuatan yang tidak baik, maka para pelajar juga akan menunjukkan akhlak yang tidak baik. Seterusnya, saya juga ingin bekerjasama dengan guru-guru dan rakan di tempat lain agar untuk memastikan
anak-anak murid sentiasa aktif dalam bidang sukan, akademik dan sahsiah diri. Ini kerana ketiga elemen ini sangat penting dalam mendidik diri seorang pelajar. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai guru, mereka adalah ibu bapa kedua untuk para pelajar. Jadi, seboleh mungkin saya sebagai seorang guru yang jika diterima bekerja di sekolah ini akan membantu untuk mendidik mereka menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Itulah antara sumbangan yang boleh saya berikan untuk sekolah ini dan kepada para pelajar. Kepakaran saya selain daripada jawatan yang saya pohon adalah saya suka melibatkan diri saya dalam protokol majlis. Ini kerana apabila melibatkan diri dalam protokol majlis, sedikit sebanyak dapat membantu dan menambahkan ilmu pengetahuan yang baru untuk saya. Contohnya, saya pernah melibatkan diri dalam pertandingan silat. Pertandingan silat ini merupakan anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan melibatkan negara-negara luar seperti Brunei dan Indonesia. Dari pertandingan ini saya dapat mempelajari protokol bagaimana untuk mengendalikan pertandingan tersebut dan cara untuk berhubung dengan negara-negara luar. Seterusnya, saya gemar untuk mempelajari ilmu berkaitan ICT. Ini kerana ilmu berkenaan teknologi dan media ini sangat berkait rapat dalam kehidupan seharian. Bahkan kepada diri saya juga, dia akan dapat memberi kemudahan dan dapat memberikan keceriaan dalam kehidupan saya. Dengan ilmu teknologi dan maklumat juga, saya dapat membantu ataupun memberikan semangat kepada anak-anak murid. Kerana secara logiknya mereka akan tertarik dengan persembahan ataupun dengan cara yang berkaitan dengan menarik dan cara yang berkaitan dengan teknologi. Oleh itu, ilmu berkaitan teknologi dan maklumat ini sangat berkait rapat dengan para remaja, terutamanya anak-anak sekolah, anak-anak yang berada di sekolah. Seterusnya, saya juga suka untuk membuat penulisan. Ini kerana apabila membuat penulisan, otak akan sentiasa berfikir untuk membuat ataupun mengarang sesuatu penulisan dengan baik. Jadi, sesuatu penulisan itu akan cantik, akan memberi manfaat kepada orang lain. Di samping saya suka untuk merujuk kepada penulisan dan merujuk kepada penulisan orang lain dan membuat kajian-kajian berdasarkan kajian yang lepas. Itu merupakan kepakaran saya. Pada pendapat saya, para graduan wajar menerima pekerjaan yang bukan daripada bidangnya. Ini kerana yang pertama adalah untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Apabila bergelar seorang graduan, iaitu fresh graduate, maka mereka secara rasminya tidak
kebanyakan mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja. Oleh itu, apabila menerima sesuatu pekerjaan walaupun bukan dari bidangnya, seseorang itu wajar menerima pekerjaan tersebut kerana untuk mengumpul ataupun mendapatkan pengalaman bekerja terlebih dahulu. Yang kedua adalah seorang graduan wajar untuk menerima pekerjaan bukan daripada bidangnya kerana persaingan yang terlalu ramai, kerana mengikut perkembangan ataupun mengikut rekod para graduan setelah convocation terlalu ramai. Itu di UKM sahaja mencecah ke beribu orang, apatah lagi melibatkan satu Malaysia. Jadi apabila mempunyai para graduan yang ramai, seseorang graduan itu tidak wajar untuk memilih pekerjaan. Jadi yang ketiga adalah seseorang graduan itu boleh mempelajari skill atau kemahiran yang baru apabila mempunyai ataupun mendapat tawaran pekerjaan walaupun bukan dari bidangnya. Sebenarnya kemahiran dan ataupun skill ini boleh dipelajari apabila kita bekerja. Bahkan dalam kehidupan seharian, kadang-kadang ada perkara yang melibatkan kita mempelajari skill-skill yang baru. Oleh itu, para graduan harus atau wajar menerima pekerjaan walaupun bukan dari bidangnya atas beberapa faktor ataupun atas beberapa alasan yang saya kemukakan sebentar tadi. Bagi pendapat saya, integriti dan kejujuran sangat penting dalam pekerjaan. Ini kerana apabila mempunyai integriti dan kejujuran dalam pekerjaan, seseorang pekerja itu akan lebih bersemangat untuk membuat kerjanya dan menghasilkan hasil kerja yang baik. Dan apabila pekerja mempunyai integriti dan kejujuran, maka majikan akan boleh memberi kepercayaan yang penuh kepada pekerja-pekerjanya. Ini akan menyebabkan sebuah pentadbiran ataupun organisasi itu akan lebih maju ke hadapan dengan adanya integriti dan kejujuran dalam kalangan anggota organisasi tersebut. Seterusnya, apabila integriti dan kejujuran ini ada dalam satu organisasi ataupun dalam diri pekerja dan majikan itu, maka akan lahirlah saling menghormati antara satu sama lain. Kerana mereka faham dan mereka tahu antara mereka adalah saling jujur dan amanah dengan kerja masing-masing.